Dunia terkejut. Malaysia atasi. Semua negara jadi negara nomor satu pilihan untuk didiami. Tapi tunggu, bukan kerana pantai yang indah, bukan kerana makanan yang lazat. Sebab, sebenarnya, jauh lebih mendalam dan ia membuat warga asing tergamam. Hari ini, kami akan membawa Anda meneroka 8 sebab yang jarang diperkatakan tentang mengapa seluruh dunia ingin berpindah ke Malaysia. Dengar sehingga habis. Pandangan Anda terhadap Malaysia mungkin tidak akan sama lagi. Bunyi notifikasi telefon bimbit bergema serentak dari beberapa peranti di dalam bilik berita. Seolah-olah seluruh dunia sedang memandang ke arah satu titik yang sama, Malaysia. Tajuk berita utama terpampang dengan huruf besar yang menarik perhatian, dunia terkejut. Malaysia mengatasi semua negara, menjadi negara no, satu pilihan untuk didiami. Nama saya Rina, seorang wartawan penyiasat antarabangsa yang bekerja dengan sebuah agensi berita global. Saya mempunyai pengalaman melaporkan berita kemiskinan, migrasi, dan peperangan dari hampir seluruh pelosok dunia. Namun, berita ini membuatkan saya terdiam lebih lama daripada biasa, kerana ia bukan sekadar statistik. Ia seperti satu pengisytiharan bahawa dunia mula menggantikan kesempurnaan dengan kemanusiaan. Ketua editor, saya segera memberikan tugasan. Pergi sekarang, kami mahu tahu sebab sebenar. Bukan ayat-ayat promosi pelancongan, jawapan yang boleh membuat orang percaya. Apabila pesawat mendarat di Kuala Lumpur, bau udara selepas hujan seperti tanah yang baru terjaga dari kepenatan. Kota ini dipenuhi pelbagai bahasa. Di stesen LRT, ada ahli perniagaan, pekerja bebas, dan keluarga warga asing yang memimpin tangan anak-anak kecil mereka. Kepelbagaian ini tidak menimbulkan kekecohan, malah menjadikannya kelihatan lebih hidup. Malam pertama, saya berjalan melalui sebuah pasar malam. Saya melihat seorang peniaga tersenyum walaupun terpaksa berdiri sepanjang hari. Saya melihat seorang anak kecil rajin membantu ibunya mengemas meja. Dan saya melihat seorang pelancong Eropah yang keliru melihat menu dalam bahasa Melayu sebelum seorang makcik datang membantunya menterjemah tanpa mengharapkan bayaran. Pelancong itu ketawa dan berkata perlahan, "Inilah dia. Bukan sekadar negara yang indah, tetapi negara di mana orangnya masih ada hati perut." Saya mula mencatat kata-kata itu di dalam buku nota saya. Malaysia menang kerana rakyatnya masih mempunyai hati. Tetapi saya masih tidak pasti sama ada ia sudah cukup. Dunia hari ini mengukur segalanya dengan wang, keselamatan, sistem kesihatan, dan peluang. Namun, di saat sesetengah negara mempunyai segalanya kecuali kemesraan, Malaysia pula memiliki kemesraan walaupun ia tidak sempurna. Hari kedua, saya menemu bual warga asing yang benar-benar telah berpindah ke sini. Yang pertama ialah Mark, seorang lelaki Jerman berusia 40-an. Dia memberitahu saya bahawa dia pernah bekerja keras di Eropah sehingga tiada masa untuk bernafas. Pendapatan tinggi tetapi hidupnya kosong. Di Malaysia, saya masih boleh bekerja, tetapi saya dapat makan bersama kawan-kawan, saya dapat senyum pada orang yang tidak dikenali dan dia senyum kembali. Rasanya seperti dunia ini tidak sentiasa berlumba-lumba. Saya memandang sekeliling kedai makan di tepi jalan itu. Di satu meja, seorang pekerja pejabat sedang menikmati nasi lemak bersama seorang pemandu teksi. Di meja lain, seorang pelajar universiti berkongsi air dengan orang yang tidak dikenalinya. Tiada siapa yang memandang rendah pada orang lain. Kesederhanaan yang setara ini sebenarnya sesuatu yang sukar ditemui di dunia hari ini. Malam itu, saya menulis satu ayat di penghujung catatan saya. Sesetengah negara memberikan kehidupan yang sempurna, tetapi Malaysia memberikan kehidupan yang bermakna. Dan inilah titik permulaan perjalanan yang akan membawa saya menemui sebab sebenar mengapa seluruh dunia ingin memanggil tanah ini sebagai rumah. Keesokan paginya, saya menaiki LRT ke sebuah kawasan lama di Kuala Lumpur. Saya sengaja mahu melihat kehidupan sebenar, bukan yang diatur. Saya ingin melihat di mana letaknya kebahagiaan yang diperkatakan orang dalam butiran-butiran kecil sebuah hari biasa. Dan saya menemuinya sebaik sahaja melangkah. Seorang wanita tua membawa beberapa beg plastik penuh dengan barangan dapur. Dia menaiki LRT dengan tergesa-gesa, dan apabila pintu ditutup, dia hampir hilang keseimbangan.
Seorang remaja lelaki segera bangun dan menawarkan tempat duduknya sambil berkata dengan perlahan, "Duduklah, makcik." Tiada soalan sama ada mereka bersaudara atau tidak. Tiada riak wajah yang dibuat-buat untuk kamera. Semuanya berlaku secara semula jadi, seolah-olah ia adalah perkara biasa. Saya pernah melihat adegan seperti ini di negara lain, tetapi di sini, ia berlaku begitu kerap sehingga kelihatan seperti budaya. Dan ia bukan hanya di dalam LRT. Saya berjalan masuk ke sebuah lorong kecil dan terjumpa sebuah kedai nasi ayam yang lama. Pemiliknya, seorang lelaki pertengahan umur, sedang mencedok nasi untuk seorang lelaki gelandangan yang berdiri teragak-agak di tepi kedai. "Mari makan dulu. Tak payah cakap banyak. Lapar, kan?" katanya sambil tersenyum, seolah-olah bercakap dengan seseorang yang sudah lama dikenalinya. Saya berdiri memerhatikan adegan itu lebih lama daripada yang sepatutnya kerana ia amat menyentuh hati saya. Dunia saya dahulu dipenuhi dengan berita tentang orang berebut pekerjaan, berebut tempat tinggal, berebut sumber, sehingga nilai kemanusiaan jatuh menjadi sekadar angka. Tetapi di Malaysia, saya melihat sesuatu yang sebaliknya, perasaan bahawa orang masih tidak akan meninggalkan sesama sendiri. Pada sebelah petang, saya menemu Bual Emily, seorang warga Kanada berusia 32 tahun. Dia berpindah ke Malaysia selepas mengalami kemalangan dan memerlukan tempoh pemulihan yang panjang. Dia berkata, saat paling perit dalam hidupnya bukan hanya pada fizikal, tetapi kesunyian. Waktu itu, saya rasa hidup saya sudah berakhir. Tetapi apabila saya datang ke sini, saya rasa orang masih melihat saya sebagai seorang insan bukan sebagai beban. Dia bercerita bagaimana jiran-jirannya yang berbangsa Melayu, Cina, dan India membantunya membeli barang runcit, membawanya ke hospital, membantu menterjemah, dan yang paling penting, membantunya agar tidak berasa keseorangan. Saya bertanya, apakah sebab yang membuatkan awak memutuskan untuk tinggal di Malaysia secara kekal? Dia menjawab serta-merta tanpa berfikir. Kerana di sini, orang membantu dahulu sebelum bertanya sebab. Saya mula faham, kedudukan nomor 1 Malaysia mungkin bukan kerana bangunan pencakar langitnya yang tertinggi atau purata gajinya yang terbaik, tetapi kerana Malaysia masih mengekalkan sesuatu yang semakin hilang di dunia, hubungan sesama manusia. Di dunia di mana orang lebih banyak berbual melalui skrin berbanding bertentang mata, sebuah negara yang masih ada ungkapan seperti sudah makan, kepada orang yang tidak dikenali telah menjadi satu keajaiban. Malam itu, saya berjalan melepasi sebuah kedai serbaneka. Saya melihat pekerjanya mengucapkan terima kasih kepada setiap pelanggan dengan layanan yang sama rata. Tiada diskriminasi. Walaupun letih, mereka masih menjaga adab dan maruah sebagai manusia. Saya teringat negara-negara yang pernah saya lawati di mana pekerja perkhidmatan dipandang rendah, ditekan oleh sistem. Tetapi di sini, pekerja masih dihormati pada tahap tertentu. Saya menulis lagi di dalam buku nota saya, Malaysia menang bukan dengan kekayaan, tetapi dengan kemanusiaan yang masih bernafas. Dan saya mula tertanya-tanya, jika sebab pertama adalah orang tidak meninggalkan sesama sendiri, sejauh mana pula dalamnya sebab yang seterusnya. Keesokan harinya, saya meninggalkan ibu kota, memandu ke sebuah negeri berhampiran untuk menyiasat, sama ada perasaan ingin tinggal di sini hanya wujud di Kuala Lumpur, atau ia adalah tenaga seluruh negara. Jalan raya mula lengang. Bangunan tinggi perlahan-lahan digantikan dengan sawah padi dan rumah-rumah kayu yang diiringi bunyi ayam berkokok. Aneh, tetapi ketenangan ini membuatkan degupan jantung saya menjadi perlahan. Saya bertemu dengan Lucas, seorang lelaki Perancis berusia 28 tahun yang berpindah untuk membuka sebuah kafe kecil di sebuah bandar sederhana. Dia pernah menjadi eksekutif korporat di Eropah, bekerja keras dalam persekitaran yang sangat kompetitif, di mana setiap hari nilainya diukur berdasarkan prestasi. Saya tidak gagal, tetapi saya rasa hidup ini dipaksa untuk sentiasa berlari, katanya sambil ketawa kecil. Di Malaysia, saya tidak perlu menjadi yang terbaik di dalam bilik untuk terus hidup. Saya hanya perlu menjadi orang biasa yang ikhlas. Dia membawa saya melihat kafenya. Ia sangat kecil, hanya ada beberapa meja, tetapi dipenuhi dengan suara pelanggan berbual. Ada penduduk tempatan, ada pelancong, dan ada pelajar sekolah yang datang membuat kerja rumah. Apa yang menarik perhatian saya
ialah semua orang bertegur sapa seolah-olah sudah lama mengenali satu sama lain. Orang Malaysia tak tanya berapa gaji awak sebelum mereka senyum pada awak. Mereka lebih kerap bertanya, "Sudah makan?" Saya pernah fikir ayat ini hanyalah kata-kata manis. Tetapi hari ini saya melihatnya menjadi kenyataan. Peniaga di sebelah kedainya memberikan pisang goreng kepada Lukas secara percuma sambil berkata, "Hari ini buat lebih, ambillah makan." Kanak-kanak kecil berlari masuk ke kedainya dan memanggilnya uncle dengan mesra. Inilah yang dirindui oleh penduduk bandar besar di seluruh dunia. Perasaan menjadi sebahagian daripada sebuah komuniti. Saya pergi pula ke pasar pagi. Saya melihat seorang penjual sayur memberikan sedikit sayur percuma kepada seorang ibu muda kerana melihat anaknya masih kecil. Saya melihat seorang datuk membantu membawa barang seorang wanita asing yang kelihatan keliru. Tiada siapa yang melakukannya untuk menjadi wira, tetapi kerana ia sudah menjadi tabiat. Dan tabiat seperti inilah sebab sebenar mengapa orang mahu tinggal di sini. Pada waktu petang, saya menemu Bual Misaki, seorang wanita Jepun berusia 35 tahun yang berpindah ke Malaysia bersama keluarganya. Dia mengaku sebelum datang, dia bimbang tentang pendidikan dan keselamatan anak-anaknya. Tetapi apabila sudah tinggal di sini, dia terkejut dengan satu perkara. Kanak-kanak di Malaysia sangat mudah gembira. Mereka senyum sesama sendiri, bermain bersama walaupun baru pertama kali berjumpa. Dia berhenti sejenak sebelum menyambung, "Di Jepun, anak saya tertekan sejak kecil kerana semuanya adalah persaingan. Tetapi di sini, dia dapat menjadi seorang kanak-kanak." Kata-kata itu menyentuh perasaan saya. Kerana dunia yang kita cipta ini sedang tergesa-gesa menolak kanak-kanak untuk menjadi dewasa sebelum mereka sempat menikmati zaman kanak-kanak mereka. Tetapi Malaysia, di banyak tempat, masih mempunyai ruang untuk orang bernafas, ruang untuk membesar tanpa ditekan sehingga leper. Malam itu, saya memandang langit yang dihiasi bintang yang lebih jelas berbanding di Kuala Lumpur. Saya menulis satu ayat pendek di dalam buku nota saya. Negara yang paling selesa untuk didiami mungkin bukan negara yang terbaik dalam segalanya, tetapi negara yang membuatkan kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Dan saya tahu, sebab-sebab Malaysia semakin tersingkap lebih mendalam, lebih mesra dan lebih nyata. Apabila bercakap tentang negara yang selesa didiami, ramai orang akan terfikir tentang sistem keselamatan, kamera litar tertutup, polis yang meronda, atau undang-undang yang ketat. Tetapi Malaysia menunjukkan kepada saya satu bentuk keselamatan yang lain, keselamatan yang lahir daripada kepercayaan dan belas kasihan yang sebati dalam kehidupan seharian. Saya memulakan bab ini pada suatu petang di sebuah stesen kereta api kecil. Saya melihat seorang pelancong dari Sepanyol tercicir dompetnya. Apabila dia sedar, dia kelihatan sangat cemas kerana di dalamnya ada pasport, wang tunai dan telefon. Wajahnya pucat seolah-olah dunianya akan runtuh. Tetapi dalam masa tidak sampai seminit, seorang remaja Malaysia berlari mengejarnya sambil menjerit, "Abang, dompet jatuh," dan memulangkannya dengan semua barang yang masih lengkap. Pelancong itu hampir menangis. Dia berkata dalam bahasa Inggris yang tersekat-sekat, terima kasih banyak." Remaja itu hanya tersenyum dan menjawab ringkas, "Tak apa." Sebelum berlalu pergi seolah-olah ia bukan perkara besar, saya berdiri di situ dan serta-merta tahu, ini bukan hanya kebaikan seorang individu, tetapi cerminan sebuah masyarakat yang masih membiarkan kebaikan menjadi sesuatu yang normal. Keesokan harinya, saya bercakap dengan Sarah, seorang warga Amerika berusia 29 tahun yang bekerja secara dalam talian. Dia berpindah ke Malaysia untuk lari daripada ketegangan di negaranya. Di negara saya, setiap kali pulang pada waktu malam, saya perlu sentiasa berwaspada. Kadang-kadang, hanya untuk berjalan ke tempat letak kereta pun saya takut. Dia mengeluh sambil memandang ke arah jalan raya di Malaysia yang dipenuhi orang ramai membeli belah bersama keluarga. Tetapi di sini, saya boleh berjalan pulang ke bilik pada tengah malam tanpa rasa seperti sedang melarikan diri daripada sesuatu. Saya rasa bandar ini baik pada saya. Sudah tentu, saya tahu setiap negara ada masalah jenayah, tiada tempat yang sempurna. Tetapi apa yang membezakan Malaysia ialah suasana masyarakatnya. Seolah-olah majoriti orang di sini mempunyai satu perjanjian senyap.
Kita tidak akan menyakiti satu sama lain lebih daripada yang sepatutnya. Dan perjanjian itu tidak perlu ditulis di atas kertas, tetapi ia tertulis dalam adab yang dipanggil menjaga hati. Saya melawat sebuah kawasan perumahan lama dan berbual dengan seorang pakcik di sebuah kedai membaiki basikal. Dia bercerita, jika ada budak di lorong itu membuat salah, satu lorong akan sama-sama menasihatinya. Bukan dengan memukul atau memarahi dengan kasar, tetapi dengan memanggil untuk berbual dan sama-sama memerhatikan. Saya bertanya, kenapa perlu tolong sama-sama, padahal bukan anak sendiri? Dia tersenyum dan menjawab, sebab kalau kita biarkan, nanti besar dia menyusahkan kita semua juga. Ayat ini membuatkan saya faham teras keselamatan cara Malaysia. Ia bukan tentang saling mengawasi dengan syak wasangka, tetapi tentang saling menjaga dengan rasa tanggungjawab. Pada waktu malam, saya kembali ke bandar. Saya melalui gerai-gerai makanan di tepi jalan yang diterangi lampu. Orang ramai sedang makan dan ketawa, anak-anak kecil berlari bermain, dan orang-orang tua berbual. Saya perhatikan bahawa keselamatan sebenar bukanlah dengan menjadikan bandar itu sunyi, tetapi dengan menjadikannya hidup sehingga kejahatan tiada ruang untuk mudah tumbuh. Saya menulis di dalam buku nota saya, sesetengah negara selamat kerana rakyatnya takut pada undang-undang, tetapi Malaysia selamat kerana orang ramai masih tidak mahu menyakiti satu sama lain. Dan jika ini adalah salah satu sebab yang membuatkan warga asing mahu tinggal di sini, saya mula melihat bahawa perkataan selesa didiami itu tidak terletak pada angka, tetapi pada perasaan apabila kita menutup mata pada waktu malam dan yakin bahawa esok kita akan bangun tanpa perlu takut pada dunia. Satu perkara yang perlu saya akui sebagai seorang wartawan ialah dunia tidak bergerak hanya dengan kemesraan. Akhirnya, orang memilih sesebuah negara untuk didiami berdasarkan faktor kehidupan sebenar. Kos sewa rumah, makanan, rawatan perubatan, dan pengangkutan. Dan di sinilah Malaysia benar-benar membuatkan ramai orang tergamam. Saya bertemu dengan Oscar, seorang lelaki Sweden berusia 37 tahun. Dia pernah tinggal di negara dengan kos sara hidup yang sangat tinggi sehingga terpaksa melakukan dua pekerjaan untuk bertahan. Hidup saya seolah-olah dijual kepada sistem, katanya dengan jujur. Duit masuk, kemudian habis begitu sahaja. Yang tinggal hanya penat dan ayat esok kena kerja lagi. Tetapi apabila dia berpindah ke Malaysia, dia menemui satu perubahan yang seperti keajaiban. Dia masih bekerja dalam talian seperti biasa, tetapi perbelanjaannya berkurang lebih separuh. Buat pertama kali dalam 10 tahun, saya mula berfikir tentang simpanan dan impian saya sendiri. Saya bertanya, impian apa? Dia tersenyum seperti orang yang baru berani menyuarakan kebenaran. Saya mahu ada masa untuk ibu bapa saya, mahu belajar memasak, mahu bersenam, mahu membantu orang lain, bukan sekadar untuk terus hidup setiap hari. Apa yang aneh ialah, apabila seseorang tidak lagi terhimpit dengan tekanan kewangan, dia kembali menjadi manusia sepenuhnya. Dan Malaysia, dengan struktur kehidupan yang masih mampu dicapai, memberikan ruang untuk ramai orang bernafas. Saya cuba hidup seperti orang tempatan selama 1 hari. Sarapan dengan roti canai dan teh tarik di kedai mamak, makan tengah hari dengan nasi campur, dan petangnya berjalan di pasar untuk membeli buah-buahan. Jumlah perbelanjaan seharian tidak sampai pun harga secawan kopi di sesetengah negara. Sudah tentu, saya tidak membuat kesimpulan bahawa Malaysia murah untuk semua orang, tetapi saya faham mengapa ramai orang merasakan mereka boleh hidup di sini. Saya melawat sebuah hospital kerajaan untuk memerhatikan sistem rawatan perubatannya. Saya melihat orang dari pelbagai lapisan masyarakat duduk menunggu di ruang yang sama. Teratur tetapi tidak dingin. Kaki tangannya bercakap dengan sopan walaupun sibuk. Dan pesakit yang tidak mempunyai banyak wang masih mempunyai jalan untuk mendapatkan rawatan. Saya teringat banyak negara di mana orang terpaksa menjual rumah untuk menyelamatkan nyawa. Dan saya mula faham bahawa kestabilan hidup bukan datang dari wang yang banyak, tetapi dari sistem yang tidak membiarkan rakyatnya tersisih apabila mereka jatuh. Malam itu, saya berjalan di tepi sungai, melihat sepasang pasangan warga asing duduk menikmati pemandangan dengan tenang. Mereka berbual perlahan tentang masa depan, bukan tentang hutang. Saya terdengar satu ayat yang dibawa angin. Di sini,
kita rasa hidup ini tidaklah begitu mahal sehingga kita terpaksa menyerah kalah. Saya menulis ayat itu di dalam buku nota saya dengan penuh perasaan. Negara yang paling selesa didiami ialah negara yang membolehkan orang biasa hidup tanpa perlu memusnahkan diri sendiri. Dan apabila orang mula boleh hidup, mereka mula boleh berani bermimpi. Malaysia bukan sekadar menarik orang untuk datang tinggal, tetapi ia mengembalikan harapan mereka. Saya percaya dunia tidak kekurangan orang yang hebat. Dunia kekurangan ruang untuk orang memulakan semula. Dan Malaysia telah menjadi negara di mana orang dari pelbagai benua berkata, "Di sinilah peluang kedua saya." Saya bertemu Sofia, seorang wanita Itali berusia 34 tahun, di dalam sebuah kelas masakan. Dia pernah muflis akibat perniagaan di Eropah. Ketika itu, hidupnya hancur kewangan, keyakinan diri, dan perhubungan. Saya sangat takut untuk memulakan semula kerana ia seperti mengaku kalah, katanya dengan suara yang tenang tetapi matanya kemerahan. Tetapi apabila saya datang ke Malaysia, saya rasa orang di sini tidak menghakimi saya berdasarkan kesilapan lalu. Sofia bermula sebagai sukarelawan, membantu kerja-kerja kecil di sebuah komuniti. Kemudian, dia membuka sebuah laman media sosial untuk mengajar cara membuat pasta sebagai pertukaran untuk belajar masakan tempatan daripada orang Malaysia. Suatu hari, seseorang mengajaknya membuka gerai makanan di sebuah acara. Sejak hari itu, orang yang pernah gagal ini kembali menjual makanan dengan senyuman. Bukan kerana dia menjadi kaya serta-merta, tetapi kerana dia kembali percaya pada nilai dirinya. Saya bertanya kepada orang Malaysia yang bekerja sama dengannya, "Kenapa awak banyak membantunya?" Dia menjawab ringkas, "Kita semua pernah buat silap. Kalau kita tak tolong, siapa lagi nak tolong?" Semakin saya memerhati, semakin saya dapati bahawa Malaysia mempunyai budaya memberi peluang tanpa perlu dihebahkan. Peniaga mengambil remaja untuk bekerja walaupun rekod mereka tidak bersih. Restoran kecil mengambil orang kurang upaya bekerja dan menyesuaikan tugas untuk mereka. Komuniti mengutip derma untuk membantu orang yang sakit. Perkara-perkara ini mungkin tidak sehebat berita tentang bangunan tinggi di peringkat global, tetapi ia sangat bergema di dalam hati orang yang menerimanya. Suatu hari, saya berjalan-jalan di sebuah masjid dan bertemu Abu, seorang lelaki dari Timur Tengah berusia 45 tahun. Dia berpindah ke Malaysia selepas melalui kehilangan akibat perang. Saya menjangkakan dia akan bercakap tentang keselamatan atau kos sara hidup, tetapi sebaliknya dia mengucapkan satu ayat yang tidak akan saya lupakan. Saya tidak perlukan negara yang paling cantik. Saya perlukan negara yang membolehkan saya tidur tanpa mimpi ngeri. Dia bercerita, pada mulanya dia berjalan ke mana-mana dengan perasaan waspada kerana sudah terbiasa dengan bunyi letupan. Tetapi orang Malaysia pemilik kedai, jiran-jiran, malah orang yang tidak dikenali membuatkannya perlahan-lahan sedar bahawa dia tidak perlu sentiasa berhati-hati. Mereka tidak banyak bertanya tentang masa lalu saya. Mereka hanya bertanya, "Hari ini makan apa?" Abu ketawa sambil menahan air mata. Soalan mudah itulah yang menyelamatkan hidup saya. Saya mula faham. Negara yang paling selesa didiami mungkin bukan negara yang tiada masalah, tetapi negara yang menangani masalah dengan sifat kemanusiaan. Dan Malaysia memilikinya dalam bentuk yang boleh dirasai. Malam itu, saya kembali ke tempat penginapan, membuka buku nota dan menulis ayat terpanjang dalam perjalanan ini. Sesetengah negara memberi anda peluang pertama dengan ketegasan, tetapi Malaysia memberi anda peluang kedua dengan pemahaman. Dunia mungkin memanggilnya kebaikan hati, tetapi bagi orang yang pernah jatuh, ia adalah kehidupan baru. Sepanjang perjalanan ini, saya telah mengumpul beberapa sebab: kemesraan, kos sara hidup, keselamatan, peluang baru. Tetapi ada satu lagi sebab yang tiada siapa sebutkan secara rasmi, walaupun ia adalah perkara yang membuatkan warga asing terikat dengan Malaysia dan sukar untuk pergi. Ia adalah kuasa untuk hidup secara seimbang. Saya mula perasan perkara ini daripada orang Malaysia sendiri. Ramai yang bekerja keras tetapi masih ada masa untuk ketawa. Ramai yang tidak kaya tetapi masih berkongsi. Ramai yang menghadapi masalah tetapi masih mencari jalan untuk berdiri. Seolah-olah negara ini mempunyai sejenis imuniti mental yang dipanggil reda. Saya bertemu Tom, seorang lelaki British berusia 42 tahun yang pernah mengalami kemurungan yang teruk. Dia berkata,
Di negara asalnya, semuanya serba pantas, kompetitif, dan penuh jangkaan, sehingga berehat pun terasa seperti satu kesalahan. Saya pernah rasa, kalau saya tidak hebat, saya tiada nilai, kata Tom perlahan, seolah-olah takut kenangan itu akan melukainya. Tetapi bila datang ke Malaysia, saya lihat orang senyum semasa bekerja, saya lihat orang makan bersama-sama, saya lihat orang meluangkan masa dengan keluarga. Ia membuat saya berfikir, hidup ini tidak sepatutnya menjadi medan perang sepanjang masa. Tom tidak bercakap tentang Malaysia sebagai sebuah syurga. Dia bercakap tentangnya sebagai tempat untuk menenangkan jiwa, tempat di mana seseorang boleh menjadi manusia sebelum menjadi mesin pengeluaran. Saya duduk berbual dengan beberapa orang tempatan di sebuah kedai makan. Mereka juga bercakap tentang masalah kewangan, tetapi dalam perbualan itu, ada kata-kata seperti nanti okeylah tu, ada selingan gelak tawa, dan ada kepercayaan bahawa selagi tolong-menolong, pasti akan selamat. Inilah budaya yang membuatkan warga asing merasakan dunia ini tidaklah sekejam itu. Hari itu, saya berjalan di tepi jalan dan melihat seseorang memberhentikan kereta untuk membantu seekor anjing jalanan yang dilanggar. Saya melihat pekerja kedai serbaneka meminta maaf kepada pelanggan dengan sopan. Saya melihat pelajar sekolah bersalaman dengan guru mereka dengan penuh hormat. Butiran-butiran kecil ini, apabila digabungkan, membentuk suasana sebuah negara yang hatinya belum hancur. Dan saya mula tahu, sebab rahsia yang sebenar mungkin sesuatu yang tidak boleh diukur dengan ekonomi. Ia adalah kelembutan dalam menjalani kehidupan. Malam itu, saya memandang Kuala Lumpur dari atas sebuah jambatan, melihat cahaya lampu bergerak seperti aliran sungai. Saya mendengar alunan musik dari sebuah restoran di tepi jalan tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membuat orang rasa mereka masih mempunyai dunia untuk tersenyum. Saya teringat negara-negara yang begitu tertekan sehingga rakyatnya lupa untuk ketawa. Dan saya faham, Malaysia menang bukan dengan mengalahkan orang lain, tetapi dengan tidak membiarkan rakyatnya tewas pada diri sendiri. Saya menulis satu ayat sebelum menamatkan bab ini. Apa yang benar-benar membuatkan dunia tergamam bukanlah kerana Malaysia mempunyai segalanya, tetapi kerana Malaysia membuatkan orang rasa bahawa hidup ini masih indah. Dan inilah sebab mengapa orang mahu datang ke sini bukan untuk lari dari masalah, tetapi untuk kembali menjadi insan yang hidup. Pada hari terakhir tugasan saya duduk di lapangan terbang. Beg pakaian saya ada di sebelah, tetapi hati saya terasa seperti masih berada di luar sana. Saya membuka buku nota yang penuh dengan catatan daripada orang dari pelbagai negara, bahasa dan latar belakang. Mereka semua bercakap dengan cara yang berbeza. Tetapi kesimpulannya boleh dirumuskan dalam satu ayat yang sama. Malaysia membuatkan saya rasa seperti pulang ke rumah. Saya pernah berfikir rumah adalah tempat kita dilahirkan. Tetapi sekarang saya mula faham, mungkin rumah adalah tempat di mana kita tidak perlu mempertahankan diri kita. Rumah adalah tempat di mana kita rasa menjadi diri sendiri bukanlah satu kesalahan. Sepanjang 8 bab, saya melihat rakyat Malaysia melakukan perkara biasa yang menjadi luar biasa. Senyuman yang tidak bertanya status, tangan yang dihulurkan tanpa mengharap balasan, perkataan tak apa yang lebih meyakinkan daripada polisi insurans, budaya yang masih mempunyai belas kasihan di dunia yang serba pantas, sistem kehidupan yang membolehkan orang biasa terus hidup, dan ruang yang membolehkan orang memulakan semula. Saya teringat pelancong yang tercicir dompetnya. Saya teringat Sofia yang muflis tetapi bangkit semula. Saya teringat Abu yang lari dari perang dan akhirnya dapat tidur lena. Saya teringat kanak-kanak Malaysia yang tersenyum kepada orang yang tidak dikenali seolah-olah dunia ini tiada musuh. Dan saya teringat ayat yang saya catat pada malam pertama. Malaysia menang kerana rakyatnya masih mempunyai hati. Sekarang, saya berani mengatakannya dengan lantang. Ia adalah benar. Sudah tentu, Malaysia masih mempunyai masalah, ada ketidaksamaan, ada perkara yang perlu diperbaiki. Tetapi perbezaannya ialah, ramai orang di negara ini masih mahu ia menjadi lebih baik tanpa perlu memijak orang lain. Masih membantu walaupun mereka tidak mempunyai banyak. Masih tersenyum antara satu sama lain walaupun ada hari air mata lebih dekat daripada senyuman. Dan itulah yang menjadikan Malaysia negara yang ingin didiami oleh seluruh dunia. Kerana mereka bukan sekadar mencari tempat tinggal, mereka mencari makna kehidupan.
Sebelum menaiki pesawat, saya melihat sebuah keluarga warga asing. Ibu bapanya sedang mengikat tali kasut anak mereka. Anaknya bertanya, "Bila kita akan datang Malaysia lagi?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Tak lama lagi. Di sana macam rumah kita juga." Saya berdiri mendengar dan terasa sebak di dada, kerana saya juga merasakan perkara yang sama. Walaupun saya bukan orang Malaysia, negara ini memberikan saya sesuatu yang tidak pernah saya jangkakan akan dapat daripada tugasan berita. Ia memberikan jawapan kepada persoalan hidup yang sudah lama saya cari. Dunia yang baik tidak semestinya perlu ada segalanya. Ia hanya perlu ada orang yang masih menghargai sesama manusia. Saya menutup buku nota dan menulis ayat terakhir sebagai kesimpulan keseluruhan cerita, kedudukan Nom. Satu yang sebenar bukanlah angka di atas kertas, tetapi perasaan di dalam hati bahawa kita mahu tinggal di sini lama-lama. Dan inilah sebab sebenar yang membuatkan warga asing tergamam. Bukan kerana Malaysia mengalahkan dunia, tetapi kerana Malaysia membuatkan dunia teringat bahawa kebahagiaan itu masih wujud dan nyata. Akhirnya, mungkin ia bukan negara yang paling sempurna, tetapi Malaysia adalah negara yang membuatkan orang rasa bahawa hidup ini masih indah. Jika anda menonton sehingga ke sini, sila komen dan beritahu kami sebab yang mana paling benar bagi anda. Dan jika anda perlu berpindah negara, adakah anda akan memilih Malaysia? Sila tekan suka, langgan, dan aktifkan loceng notifikasi kerana video seterusnya kami akan membawa anda menyelami satu lagi sudut yang tidak anda jangkakan. Sudah tentu,